Assalamualaikum semua. Okey, berjumpa lagi. Hai, saya Cikgu Sazilah kembali dengan tajuk kedua. Okey, kita dah habis dengan bab satu. Kita terus ke bab yang kedua, pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey kelas, bila saya sebut je perkataan algebra, harap-harap kamu masih faham, masih boleh ingat apa yang dikatakan dengan algebra. Okey, untuk ulangan, algebra itu ialah semua abjad daripada A sampai Z. Itu maksud algebra. Okey, bila saya kata ungkapan algebra, maksudnya dia bergabung. Dia ada dalam satu sebutan tu, dia ada penambahan, dia ada nombor. Okey, contohnya A tambah 2. Itu maksud dia ialah ungkapan algebra. Okey, itulah pengenalan kita. Jadi apa yang kamu akan belajar dalam bab ini adalah banyak, tapi buat hari ini kita akan tengok dulu iaitu kembangan. Jadi di bawah pengembangan ni kamu dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 3 soalan berkaitan dengan satu ungkapan algebra dalam kurungan. Satu je ungkapan algebra dalam kurungan dan juga pengembangan bagi sekurang-kurangnya soalan 2 ungkapan algebra dalam kurungan. Maksudnya kita ada satu ungkapan dalam kurungan dan satu lagi ialah 2 ungkapan dalam kurungan. Okey, itu yang kita akan belajar hari ini hari ini sahaja. Okey, jadi kita tengok sekarang apa dia ungkapan dalam satu kurungan, dalam 2 kurungan. Okey, kita balik semula kepada basic. Ini just pengenalan lah. Okey, jadi kat sini kita nak mengira luas. Ingat lagi tak macam mana kira luas bagi segi empat? Okey, contohnya saya ada segi empat sama warna merah dan juga sebuah segi empat tepat warna hijau. Okey, macam mana kita nak kira luas? Ingatkan dulu. Jadi luas segi empat merah ni kita nak kira ialah 6 darab 6. Kan? Dulu kan? Jadi gitu yang kita dapat 36. Okey, luas segi empat hijau ni kita nak kira 6 darab 2. Itu yang kita dapat 12. Jadi kalau saya katakan berapakah luas segi empat hijau dengan segi empat merah? Kita akan dapat 36 sini. Okey, sini. 36. 36 kat sini. Kita akan tambahkan, 36 kat sini. Kita akan tambahkan dengan 12. Ingat lagi tak yang tu dulu kalau soalan masa menengah rendah dulu, masa di sekolah rendah dulu, dia kata kirakan luas untuk merah dan hijau, awak tambahlah 36 dan juga 12. Kat sinilah 36 tambah 12. Jadi awak dapatlah luasnya ialah 48. Ingatkan dulu kan? Okey, itu yang dulu. Okey, next. Katakan sekarang saya gabung pula. Okey, tadi segi empat merah dengan segi empat hijau beza-beza kan? Okey, sekarang saya duduk dekat-dekat. Okey, macam mana kita nak kira luas segi empat ini? Bermaksud kat sini kita hanya tinggal satu segi empat. Betul tak? Kita tinggal satu je segi empat. Tadi kita ada dua segi empat. Sekarang kita ada satu segi empat. Jadi sama juga nak kira luas ialah panjang darab lebar. Okey, tapi sekarang panjang kita dah berbeza. Nampak tak? Panjang kita ialah daripada sini sampai hujung sini. Itu yang kita dapat. Panjang kita 6 tambah 2. Okey, darab dengan lebar. Lebar kita ialah di sini. Lebar kita ialah 6 cm. So, 6 cm. Okey, kalau ini sampai kat sini sampai kat sini sebenarnya kalau dulu-dulu kamu akan buat macam ni. Luas. Awak akan buat, awak ada 6 tambah 2 darab 6. Okey, masa di sekolah rendah dulu awak akan buat 6 tambah 2, awak buat 8 darab 6. Jadi itu yang awak akan dapat luas dia 48. Ini yang dulu-dulu awak belajar. Tapi tahun lepas masa kamu dah di tingkatan 1, kamu ada belajar hukum tukar tertib, hukum apa lagi sekutuan, hukum segala hukum tu kan. Jadi kalau daripada sini, kat sini. Okey, daripada sini kamu nampak kita boleh apply hukum apa dekat situ?
Ingat lagi tak hukum apa? Tak ingat lah tu. Okey, ini kita panggil sebagai hukum ni, ini. Kita boleh pecahkan persamaan kita tu kat sini 6 tambah 2 darab 6. Okey, sekarang kita nak guna hukum. Okey, kita nak guna hukum. Ini kita nak guna hukum kalis. Hukum kalis agihan. Ini yang kita dah belajar tahun lepas kan? Okey, di bawah hukum kalis agihan ni dia kata macam mana? Okey, hukum kalis agihan cakap kalau ada kurungan kita buat macam ni. 6 darab 6. Okey, 1. Kan? Ini 6 darab 6. 1. Okey, yang kedua hukum agihan kata ni ada tambah. Tambah. Okey, ni tambah. Lepas tu yang ketiga ambil dalam kurungan lagi sekali. Dia ialah 2 dengan 6. Jadi dia akan jadi 2 darab 6. Ini hukum agihan, kalis agihan kata. Jadi sekarang barulah kita akan dapat 36 tambah 12. Itu yang dapat jawapan masih sama 48. Okay, ingat kita nak guna hukum kalis agihan. Okay, sekarang saya tukar pula soalan. Nampak tak sekarang? Soalan saya dah tukar. Tadi dekat sini, di sini saya bagi nombor kan? Dekat sini pun saya bagi nombor 6. Tapi sekarang saya dah tukar. Jadi macam mana saya nak cari luas segi 4 ni? Jadi sekarang nak cari luas ialah panjang kan? Panjang mestilah A tambah 2. Kat sini A tambah 2 darab dengan lebar ialah A. Jadi macam mana saya boleh dapat jawapan di sini? Saya dapat jawapan dekat sini. Saya menggunakan hukum kalis agihan. Okey, ini tajuk 1 tingkatan 1 Awak kalau dah lupa awak cek semula nota awak tahun lepas. Okey, ini sebenarnya dia akan jadi begini, luas sama dengan mula-mula A darab dengan A. Kalis agihan cakap. Lepas tu tambah 2 darab dengan A. Itu yang kita akan dapat jawapan A kuasa 2 tambah dengan 2 A. Samalah macam yang saya berikan ke atas tu. Okey, boleh faham? Jadi tolong ingat kita nak guna hukum kalis agihan. Hukum kalis agihan ni sangat-sangat diperlukan sekarang. Okey, jadi sekarang apa yang kamu dah tahu, ingat di bawah kembangan ni sebenarnya apa yang kamu belajar ialah kamu nak mengira luas sesuatu segi 4. Formula dia senang, mesti panjang darab lebar. Itu sahaja. Okey, sekarang saya tak nak bagi raja. Okey, saya bagi dalam bentuk ayat. Mari kita tengok contoh. Ini contoh yang pertama. Dia kata pendarapan satu ungkapan algebra dalam kurungan. Nampak Satu ungkapan algebra dalam kurungan. Bermaksud dalam kurungan tu hanya ada satu je ungkapan algebra. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, ini contoh dia. Okey, kita tengok contoh. Contoh saya macam tu. Kembangkan ungkapan bagi 6. Okey, 6 kurungan 3 tambah 4W. Nampak tak? Inilah maksud saya tadi. Ni kat sini. 3 tambah 4W. Inilah maksud dia ungkapan algebra dalam satu kurungan. Dekat luar ni dekat luar ni hanya nombor biasa kan? Nombor biasa. Betul tak? Jadi kita hanya ada satu je ungkapan algebra dalam kurungan. So macam mana kita nak selesaikan? Dia ada beberapa langkah. Okey, jadi kita tengok langkah pertama. Okay, langkah pertama dia kata buat dalam bentuk lazim. Bermaksud
Yang dalam kurungan ni, dia lebih besar kan, lebih panjang, letakkan di atas. Nombor yang lebih pendek, letakkan di bawah. So, kita letak Okay, 3 tambah 4W. Okey, jangan lupa simbol. 3 kat sini bermaksud positif. Okey, tambah 4W. Lepas tu kurungan ini bermaksud darab. Darab 6 di luar. Jangan lupa simbol. Okay. Bila kamu bekerja dengan algebra, kamu mesti sentiasa tuliskan simbol. Ingat macam saya pesan tahun lepas dalam kelas saya dah kata. Hukum matematik dia punya hukum dalam matematik dia mesti begini. Bermula dengan simbol. Lepas tu dia mesti nombor. Lepas tu dia mesti pemboleh ubah. Simbol tu sama ada positif atau negatif. Nombor tu awak kenal lah. 1, 2, 3, 4. Pemboleh ubah ni jika ada. Pemboleh ubah A sampai Z tu lah. Okey, jadi sebab tu biasakan diri nak buat apa-apa simbol ni, simbol mesti ada di depan nombor. Nampak tak? Simbol mesti ada di depan nombor. Saya dah buat gitu. Okey, boleh? Okey, lepas tu kita buat bentuk lazim lah macam biasa. Okey, step nombor 1, kita buat 4 darab 6. Jadi kita akan dapat 24. 6 darab 4, 24. W ni pun boleh ubah kan? Turun sahaja. Dapat W. Jangan lupa positif, positif dia akan dapat positif. Kalau sama dia sama. Sama dengan. Okey, kalau sama simbol dia ialah tambah. Kalau simbolnya sama. Okay, next yang kedua kita akan buat 3 darab 6. Jadi buat dulu. Positif, positif kita akan dapat positif. 6 darab 3 kita akan dapat 18. Ada pun boleh ubah tak? Tak ada kan? Jadi jawapan kita cantik kan? Okey. Kita cantikkan jawapan kita. Kita dapatlah 18 tambah 24W. Dekat mana saya dapat jawapan 14 tambah 24W tu? Okey, saya hanya pindahkan jawapan pada bentuk lazim ni. Saya pindahkan ke sini. Boleh? Okey. Jadi ni yang saya pesan tadi, jangan lupa letak simbol sebelum nombor. Sebelum nombor. Lepas tu buat pendarapan macam biasa. Okey, ini tahun lepas kita dah belajar. Okey, kalau simbol dia sama, nampak tak? Kalau dua-dua positif ataupun dua-dua negatif, hasilnya ialah tambah. Kalau satu positif, satu negatif, dia berbeza, hasil dia mesti tolak. Ini kalau sama simbolnya, kita mesti dapat tambah. Kalau simbolnya berbeza, kita akan dapat tolak. Alright, boleh? Okey, ini contoh yang pertama. Okey, next. Contoh yang kedua. Okey, saya ada masih pendarapan dalam satu ungkapan algebra dalam kurungan. Okey, contohnya saya ada begini. Negatif 5B dalam kurungan hanya ada A tambah 3. Satu je ungkapan algebra dalam kurungan. Boleh? Okey, sama. Step yang pertama, buat dalam bentuk lazim. Okay, awak akan buat dalam bentuk lazim. Susunlah. Yang besar mesti kat atas, yang sikit mesti kat bawah. Jangan lupa simbol. Nampak tak yang ini A tambah 3. Yang dalam kurungan tu letak mula-mula. So A itu tak ada apa-apa, so bermaksud dia ialah positif. Tambah 3. Tambah 3. Okey. Yang tak ada kurungan letakkan di bawah. So kita letak darab negatif 5. Lepas tu kita buat pendarapan biasa. Bermula dengan sebelah kanan. 3 positif 3 darab negatif 5. Ni tekan je kalkulator. Okey, lepas tu B bawa turun. Jadi, buat yang tu dulu. Kita akan dapat negatif 15. Seterusnya, kita buat yang kedua.
Positif A darab dengan negatif 15B. A ini depan dia nombor mestilah 1. Kalau tak ada apa-apa, itu bermaksud nombornya adalah 1. Jadi tekan kalkulator, 1 darab negatif 5. So kita akan dapat negatif 5. Apa dia punya pemboleh ubah? A dengan B. So itu yang kita akan dapat negatif 5 AB. Lepas tu, kita tulis jawapan kita cantik-cantik. Negatif 5AB tolak 15B. Gabungkan jawapan tulis cantik-cantik. Boleh? Okay, ingat dalam kurungan tulis dahulu. Next, yang ketiga. Okay, masih satu ungkapan algebra dalam kurungan. Contohnya, saya ada begini. Nampak tak? Dalam kurungan ada satu je ungkapan algebra. Tapi ada 3 sebutan. Jadi sama, biarlah ada berapa banyak pun dalam kurungan. Step nombor 1, kita susun yang dalam kurungan di atas. So, positif 9Y, negatif 3Z, positif 6Z. Mesti yang dalam kurungan tulis ke atas dahulu. Boleh? Okay, nombor yang di luar kurungan mesti tulis di bawah. Kita darab dengan negatif 2/3Y. Okay, kita buat dalam bentuk lazim 1, 1. Bermaksud ini dulu. 6Z dengan negatif 2/3. Jadi nombor tekan je kalkulator. Nak tekan kalkulator macam mana? Tekan positif 6 darab negatif 2/3. Tekan kalkulator, positif 6 darab dengan 2/3. Jadi jawapan dia akan bagi negatif 4 dalam kalkulator. Tapi kita punya pemboleh ubah ialah Y dan Z. Jadi kita gabungkan. Kita akan dapat negatif 4YZ. Itu yang pertama. Mesti buat daripada sebelah kanan macam biasa, pendarapan biasa. Yang kedua. Negatif 3 darab dengan negatif 2/3. Ya, ini tekan kalkulator. Kamu akan dapat jawapannya positif 2. So, positif 2. Pemboleh ubah kita ialah Y dan juga Z. Boleh? Okay. Next, yang ni tak siap lagi kan? Kita buat yang ketiga. Positif 9 darab dengan negatif 2/3. Tekan kalkulator nombor sahaja. Jadi kita akan tekan positif 9 darab dengan 2/3. Okey. Jadi positif, negatif dalam kalkulator dia akan bagi negatif 6. Tapi pemboleh ubah kita Y darab Y. Kita akan dapat negatif 6Y kuasa 2. Kemudian kita akan cantikkan jawapan kita. Kita akan gabungkan negatif 6Y kuasa 2 tambah 2YZ tolak 4YZ. Okey, boleh? Ini contoh yang ketiga. Okay, next. Kita tengok yang seterusnya. Ini ialah kes yang kedua bila kita nak darabkan dua ungkapan algebra dalam kurungan. Ini bermaksud dua-dua ungkapan algebra tu duduk dalam kurungan. Tadi satu je. Okay, sekarang dua-dua.
Okay, contoh saya ada begini. A tambah 1 darab A tambah 2. Okay. Jadi step nombor 1 macam biasa, susun dulu dalam bentuk lazim. Sekarang kita tak ada pilihan kan? Tadi saya kata yang atas mesti yang dalam kurungan. Yang bawah bukan dalam kurungan. Jadi yang ni dua-dua dalam kurungan. So susunlah ikut suka hati kamu. Okay, jadi saya susunlah A tambah 1 dulu dekat atas. A tambah 2 saya susun dekat bawah. Operasinya ialah operasi darab. Jadi nombor 1 macam biasa. Kita darabkan dulu yang sebelah kanan. Jadi 1 darab dengan 2. Boleh? Macam biasa. Okay, kita akan dapat 2. Ada pun boleh ubah kat sini? Tak ada. Betul tak? Okey, selesai dekat ujung. Ekor kat belakang. Kat belakang dulu kita darabkan. Okay, next. Yang kedua. Yang kedua ambil kepala dia yang ke depan. So, kita darabkan A darab A. A darab A, kita tahu dia ialah A kuasa 2. Boleh? Sekarang yang tengah-tengah. Tengah-tengah ni tak tahu apa dia. Macam mana nak kira yang tengah-tengah? Jadi kita ada step yang ketiga. Kita nak kira yang tengah-tengah. Jadi yang tengah-tengah tu mesti ambil bawah, naik pergi atas. Bermaksud A darab positif 1. Nampak tak? A darab 1. Jadi A ini ialah 1. 1 darab 1 akan dapat 1. Pemboleh ubah kita ialah A. Boleh faham? Okey, itu step nombor 3. Yang keempat. Kalau dekat sini tadi, kalau dekat sini tadi, kita buat daripada A naik pergi atas ni kan? A naik pergi atas macam ni. Sekarang yang keempat, kita buat tanda pangkah. Tanda pangkah macam ni. Okey, kita pangkahkan dia. Sekarang dia akan dapat 2 darab dengan A kat sini. So, kita akan ada A darab dengan 2. Yang ini darabkan macam biasa, nombor dengan nombor dapat 2. Sebab nombor kat sini ialah 1. Darab dengan 2 akan dapat 2. Pemboleh ubah kita ialah A. Boleh? Okay. Untuk nombor 3 dengan nombor 4 ni, kita mesti tambahkan dia. Nombor 3, nombor 4 kita tambah. Tambah mana? Kita hanya nak tambahkan yang ini je. Okey, kita nak tambah yang ini sahaja. Belakang. Kita nak tambah belakang ini sahaja. Yang depan ni dah selesai. Okey. Jadi kita tengok kat sini. 1. A turun dulu. A ni kita turun dulu. Ini ialah A. Bawa A turun. Bawa A turun. Okey, ini nombor 1 ni tekan ialah positif 1. Sini kan tambah. Tambah 2 ialah positif 2. Jadi kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 3. Okay, kita akan dapat 3. Okay, jadi itu jawapan tadi kita dapat. Alright, kita dah dapat jawapan. Jawapan tu ialah yang kelima. Kita dapat positif 3A. Jadi kat mana nak letak nombor 5 ni? Sekarang nombor 5 ni, kita pindahkan dia duduk celah-celah ni. Okay, kita pindahkan dia duduk tengah-tengah. Nombor 5 ialah positif 3A. Duduk tengah-tengah, kita dudukkan dia di tengah-tengah. Bermaksud
Positif 3A ni duduk celah-celah kat sini. Dekat sini. Positif 3. Barulah kita cantikkan jawapan kita. Dapatlah A kuasa 2 kat depan. Tengah-tengah positif 3A. Dekat belakang ialah positif 2. Okey, boleh? Next, kita pergi contoh yang kedua. Masih dua ungkapan algebra dalam kurungan. Contohnya saya ada begini. Y tambah 1 darab dengan Y tolak 3. Dan nombor 1 sama. Susun atas dan bawah. Jangan lupa dia punya simbol. Okey, jadi positif Y tambah 1. Saya letakkan di sini. Positif Y tolak 3. Saya tuliskan di bawah. Dua-dua ni ialah operasi darab. Jadi nombor 1 darabkan ekor dulu belakang. Jadi 1 darab dengan negatif 3. Tekan kalkulator. Okey, kita darabkan yang ini. Kita akan dapat negatif 3. Selepas ekor mesti pergi ke kepala. Okey, kepala. Ini ialah Y darab dengan Y. Y darab dengan Y, kita akan dapat Y kuasa 2. Okey, jangan lupa bila jawab yang ini, kita mesti ada di tengah-tengah. Di sini kan, tengah-tengah kan? Sebab kita ada kepala, kita ada ekor. Yang tengah-tengah tu kita kena bawa ke tepi. Okey, kita kena kira tempat lain yang di tengah-tengah tu. Jadi, mari kita kira yang di tengah-tengah ialah nombor 3. Buat tanda silang pangkah tu. X tu, tanda X. Jadi kita buat dulu. Y darab 1. Y darab 1. Kan? Dapatlah 1Y. Step yang keempat. Bawah pula Y darab negatif 3. Kita akan dapat negatif 3Y. Step nombor 5. Ini mesti ditambahkan. Tambah. Kita hanya kira yang belakang sahaja. Jadi tekan kalkulator 1 tolak 3Y. Ingat kita tekan yang belakang je tau. Kita tak kira yang kat depan. Yang dekat sini dah tak nak pandang dah. Yang ini dah habis. Kita tekan kalkulator yang ini sahaja. Yang ini sahaja kita tekan kita punya kalkulator. Jadi yang ini macam biasa, kita tekan kalkulator nombor sahaja, kalkulator tak boleh tekan XY. Jadi Y ni bawa turun, tekanlah 1 tolak 3. Jadi kita dapat jawapan yang kelima, negatif 2Y. Negatif 2Y ni mesti bawa pindah kat tempat kosong kat sini. Nombor 5, barulah kita cantikkan jawapan kita. Okay, kita dah bawa pindah nombor 5 kat situ. Okey, nampak kita dah buat pindah. Ni kan, yang ini. Kita dah bawa pindah pergi sini. Jadi jawapan kita dah cantik. Barulah kita gabungkan. Kita akan dapat jawapan Y kuasa 2 tolak 2Y tolak 3. Oh, saya ada silap kat sini Saya ada silap kat sini. Ini bukan tolak, ini bukan tambah sebenarnya. Sini sebenarnya ialah tolak 2Y. Okey, betulkan kat situ. Okey, boleh? Next, kita pergi ke contoh yang ketiga. Masih lagi dua ungkapan algebra dalam kurungan. Tapi kali ni tak nampak kurungan. Tak nampak pun. Nanti awak tanya, apa ni cikgu? Cikgu kata dua kurungan. Tak ada pun. Jangan lupalah hari tu kita dah belajar kuasa 2 kan. Hari tu kan kita dah belajar tahun lepas. Bukan hari tu, tahun lepas. So, kuasa 2 kat sini bermaksud dia ialah 3P tambah 2, 1. Tapi dia kata ada 2.
Kita buka satu lagi kurungan 3P tambah 2. Boleh? Okey. Jadi step nombor 1 macam biasa, susun atas dan bawah. Jadi kita susunlah satu kurungan ke atas, satu lagi kurungan di bawah. Lepas tu kira dia punya kepala ekor dulu. Ekor mesti start dengan ekor, jangan start dengan kepala, berdosa. Start dengan ekor, 2 darab 2, tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya positif 4. Jangan lupa tahu simbol mesti tulis. Okey, kita dapat positif 4. Lepas tu baru kepala. Okey, tekan kepala. Positif 3 darab positif 3 dapat positif 9. Boleh ubahnya ialah P darab P, itu yang dapat P kuasa 2. Jangan lupa tengah-tengah kan, tengah-tengah kita bawa keluar, kita kira yang ketiga, buat tanda silang pangkah tu, okey, tanda X. Okay, yang pertama 3P darab dengan 2, tekan kalkulator akan dapat 6P. Yang kedua, kita ada 3P darab 2 lagi, dapat 6P. Ingat, kita tambahkan yang belakang je yang jawapan dia. Kita akan dapat 12. 12P tu ialah positif. Jadi kita hantar kat tengah-tengah. Lepas tu baru kita cantikkan jawapan kita. Nampak? Hantar tengah-tengah. Last, baru kita cantikkan jawapan kita. 9P kuasa 2 tambah 12 tambah 4. Okey, boleh faham? Satu-satu Okey, seterusnya itu sahaja daripada saya. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Tapi sebelum itu, ini latihan untuk kamu. Okey, muka surat 26. Soalan nombor 2, A dengan E. Soalan nombor 3, B, G dan H. Itu saja daripada saya. Hingga jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye.